Saya mau tanya, oke. Soalan saya yang pertama, apa yang kamu paham pasal human rights? Apa yang kamu tahu pasal human rights? Pasal kita semua ni human kan? So, what are the things that you know? Uh, what are the things that you know about human rights? Apa tu human rights? Hak asasi manusia. Uh, hak asasi manusia. Yalah, dia punya dalam bahasa English dia kalau kau translate daripada bahasa English dia human rights, kau translate di bahasa Melayu dia jadi hak asasi manusia lah. Okay, tapi apa sebenarnya hak asasi manusia? Boleh jawab? Any one of you pernah dengar ke hak asasi manusia atau apa? Human rights. Yeah. Sorry. Okay. Milik harta seseorang. Ya, itu adalah salah satu prinsip. Tapi apa itu human rights? What does it mean? Itu adalah salah satu prinsip. Hak manusia yang tidak boleh diambil oleh orang lain. Okay, very good Nadia. Okay, so one of the definition of human rights is kita nih semua manusia nih, definisi human rights hak asasi manusia nih. Kita nih semua manusia yang hidup di muka bumi ini, okay, kita lahir saja sebagai seorang manusia, kita adalah wujudnya satu benda yang sangat penting di dalam diri kita. Yaitu apa? Yaitu hak asasi. Okay? Hak asasi nih, human rights nih, dia wujud secara semula jadi. Kamu lahir saja di dunia ini sebagai seorang manusia, kamu automatically akan mempunyai hak asasi ini. Dan hak asasi ini, human rights nih, dia tidak boleh diambil oleh orang lain ataupun oleh kerajaan kapalah. Sebagai contoh, apa contoh-contoh hak asasi manusia ini? Seperti yang disebut oleh si Azrul tadi, hak untuk mempunyai harta. So, that is one of the human rights lah, basic human rights lah. Sebenarnya banyak lagi basic human rights nih. Freedom of expression, freedom of giving opinion, okay? Freedom of to have shelter, freedom to have a house, freedom to have property, macam-macam lagi lah. Okay? And last one is freedom of education. Kamu mempunyai hak dalam pendidikan. Tidak boleh ada apa-apa kerajaan ataupun individu yang menghalang kamu untuk mendapatkan pendidikan. Dan human rights ni juga wujud, dia tidak mengikut kamu punya bangsa, agama, warna kulit, semua itulah. Yang penting as long as you are a human being, kamu mempunyai hak asasi manusia ini secara semula jadi. Okay, so itu adalah definisi hak asasi manusia. Paling senang sekali, what is the meaning of human rights? Human who have rights. Maksud definisi hak asasi manusia ini ialah manusia yang mempunyai hak asasi. Hak asasi dia tadi tu yang saya bagi contoh tu, freedom of expression, freedom to have money, semua itulah. Okay? So itu penting kamu sebagai manusia ni kena tahu. Okay? Itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, topik human rights ni tidak dibincangkan di sekolah menengah ataupun kerajaan paling tidak suka lah. Kalau rakyat Malaysia ni bijak dan juga tahu hak asasi dorang. Kenapa? Pasal kalau kamu tahu hak asasi kamu, agak sukar bagi kerajaan untuk anulah. Okay? Manusia yang tahu pasal hak asasi dapat elakkan diri daripada dianiaya, dia bilang cerita. Yes, betul. Memang betul lah. Okay? Memang betul. Itu sebab dia kerajaan tidak mau bagi orang bilang bagi buat subjek human rights ni sama rakyat Malaysia ni. Pasal human rights ni kalau kamu tahu setiap hak asasi kamu tu agak sukar orang lain mau kenakan kamu ataupun menganiaya kamu. Okay? Right? Sebagai contoh, kalaulah kamu semua ni satu kelas ni, okay, semua tahu yang hak kamu masing-masing, kamu akan mempunyai peluang untuk melawan saya ataupun kamu ada poin untuk kena kamu punya lecturer yang lain. Okay. Sebagai contoh. Okay, siapa yang ambil subjek ni tidak boleh mesti mau datang. Kalau tidak datang, kamu akan dikenakan hukuman. Jadi kamu pun kalau kamu ni jenis yang tahu kamu punya hak tu, kamu pun boleh jawab balik. Sebenarnya tidak. Kalau kamu itu adalah hak kami untuk masuk kelas ke tidak. Okay, that is our rights to attend class or not. Okay, kerja kamu just orang bilang mengajar saja. Okay, tapi we have the rights to say no. Tapi kami pun lecturer pun ada rights kami juga.
we have our rights to kasih fail kamu. Okay, so itu dia punya dia punya cerita. So topik ini menarik sebenarnya, human rights nih. Kalau kamu pandai ya, cuma itulah masalah dia. Kalau boleh kerajaan, mana-mana kerajaan, orang tidak suka kalau rakyat tuh pandai. Okay? Jadi itu sebabnya kerajaan tuh bagi kamu kebebasan untuk main game PUBG, Mobile Legends, TikTok, semua itulah. Supaya kamu ini kurang cerdik sedikit. Okay? Kalau pandai susah. Kalau kamu tahu pasal rights kamu habis. Cikgu kamu pun pening kepala, pengetua kamu pun pingsan nampak. Okay? Alright. Itu serba sedikit pasal human rights. Sekarang ini kita masuk terus maksud human rights. So today's topic is all about human rights. So this is the learning outcomes. Hasil pembelajaran kamu untuk topik malam ni. Kamu akan belajar pasal prinsip-prinsip human rights ni dalam subjek ethics ni lah. And kamu akan belajar pasal sejarah juga. Sejarah pasal human rights. Okay. So this is the definition of human rights. Okay. As you can see, kamu boleh nampak di sini dalam nota ni, saya sudah cuba tulis secara ringkas dan secara orang bilang secara secara bahasa Inggris yang sangat mudah. So this is the meaning of human rights. Human rights are rights inherent to all human beings, regardless of race, sex, nationality, ethnicity, language, religion, or any other status. So maksud di sini ialah maksud definisi human rights ni. Kalau kamu tengok nota ni, saya kasih Melayu dah. Hak asasi manusia ni adalah hak yang terdapat di dalam semua manusia yang hidup di muka bumi ini tanpa mengira bangsa, jantina, warga negara, agama dan juga beberapa status lain lah. Semua manusia ni sama. Tidak kira lah kau ni bangsa Cina kah, mata kau sepet kah, kulit kau hitam kah, okay, kau ni bukan warga negara kah, kau warga negara Malaysia kah, kau ni PTI kah, semua tu. So kau ada dokumen kah tidak, semua manusia ni mempunyai hak yang Tuhan bagi secara semula jadi. So itu adalah maksud human rights. Tanpa mengira bangsa, asal kita ni manusia, kita mempunyai beberapa hak-hak asasi ni yang orang lain tidak boleh ambil, kerajaan pun tidak boleh ambil, siapa-siapa pun tidak boleh ambil. Itu adalah hak kamu. Siapa yang cuba ambil, dorang telah melanggar, pihak tu telah melanggar, kira-kira lah government enggak, manusia lain enggak apa, telah melanggar hak asasi dan boleh dikenakan hukuman ataupun telah melakukan kesalahan. Nah, okay, so itu maksudnya human rights. So, apa yang dikatakan sebagai human rights ni, dia punya prinsip-prinsip tu, ini saya sudah tulis di sini, the right to live in liberty. Kamu mempunyai hak untuk hidup dan hidup secara bebas tanpa terikat dengan siapa-siapa pun. Okay? So apa maksud the right to live? Tidak ada dalam kerajaan dalam dunia ni yang boleh menyuruh kamu bunuh diri, okay, ataupun suruh kamu buat benda yang bukan yang boleh menyebabkan kamu termati. Itu tidak boleh lah. Kerajaan suruh kamu meninggal ke apa, tidak boleh. Dan orang lain pun tidak boleh suruh kamu lompat dari tingkat 8 di tingkat 4 ke apa, tidak boleh ya. Kamu punya hak untuk hidup. So orang lain tidak boleh ambil nyawa kamu. Cuma Tuhan yang boleh ambil lah. So itu adalah prinsip awal ataupun antara asas-asas dalam hak asasi manusia. Seterusnya, freedom from slavery and torture. Tidak boleh orang kasih jadi kamu ni sebagai hamba abdi. Okay, hamba abdi, dan kamu ni juga adalah free, kamu juga adalah bebas daripada diseksa. Okay? Persoalannya di sini, adakah assignment ataupun kerja rumah yang cikgu bagi itu satu penyiksaan? Kamu rasa macam mana? Okay. Kamu kan pernah hidup. Depends dengan cikgu dia. Depends dengan cikgu dia. Kalau cikgu dia tu mempunyai niat yang tidak bagus, mau menyiksa kamu, kamu mempunyai hak untuk berkata tidak. So kamu boleh kasih pening kepala cikgu tu. Kamu boleh bagi tahu lah, cikgu telah bagi kami kerja rumah yang bukan-bukan dan sangat banyak sehingga kami stres. So cikgu sebenarnya tidak boleh buat begitu. Pasal ia telah melanggar hak asasi kami, itu cikgu telah menyiksa kami secara mental. Okay, so itu dikira sebagai mental torture lah. Itu pun sebenarnya tidak boleh ya. Jadi kamu bayangkan kalau budak-budak sekolah, kamu ni, time kamu sekolah menengah, siapa yang datang lambat tu bawa handphone, main handphone di dalam kelas ke apa, kalau cikgu marah kamu boleh lawan balik. Kamu cakap dengan cikgu tu, cikgu tidak boleh marah saya main handphone. Pasal saya punya hak untuk bermain handphone dalam kelas ni. Okay, walaupun dia telah mengganggu orang lain, tapi you have the rights to keep your handphone sebenarnya. Tidak boleh ada orang suruh kamu tutup handphone kamu ke apa. Itu
itu bahaya ada human rights ni lah. Kalau kamu belajar pasal human rights ni, and syukur alhamdulillah juga, okay? Setiap benda tu ada dia punya pros and cons. Syukurlah budak-budak sekarang ni, dorang ni masih lagi belum tahu hak asasi dorang tu, and subjek ni tidak diajar kepada rakyat Malaysia masa sekolah menengah. Kenapa? Pasal takut nanti diselewengkan oleh kamu lah. Kita ni licik lah. Budak-budak tempatan kita ni licik kalau yang benda-benda macam gini, tapi dalam pelajaran boleh kira dengan jari lah apa cerita dia tu. Okay, so bahaya benda macam gini. Seterusnya, freedom of opinion and expression. Kamu semua punya hak untuk memberikan pendapat ataupun bersuara. Okay, kalau kerajaan buat benda yang tidak betul, you have the rights to speak. You have the rights to express your opinion. Kamu punya hak untuk membagi tahu kamu punya pendapat lah. Okay. Ada lagi yang baru masuk. So, itu adalah contoh dia. Lepas tu, you have the rights to work and education. Lepas tu banyak lagi lah prinsip-prinsip asasnya. Kamu punya hak untuk bekerja dan kamu punya hak untuk mendapat pendidikan. Okay. Jadi, kalau cerita pasal education ni, education kamu boleh nampak sendiri yang especially yang budak-budak yang tidak ada dokumen ni, stateless children ni, budak-budak yang tiada warga negara ni, yang tidak punya dokumen. Actually dorang ni lain lagi kategori ya. PTI itu lain, pendatang tanpa izin, tapi yang stateless children ni lain lagi dia punya kategori. Okay, kalau PTI ni, pendatang tanpa izin ataupun illegal immigrants ni, adalah mereka yang masuk ke negara kita secara haram. Okay, yang baru sampai lah. Yang baru sampai daripada negara luar, sebagai contoh negara Filipina, masuk di negara kita secara haram, tanpa ada dokumen yang sah. Stateless children ni pula, budak-budak yang tidak ada warga negara ni ataupun tidak ada dokumen ni, mereka ni sudah lahir di Malaysia. Dan kebanyakan daripada dorang ni macam yang grup yang buat pasal stateless children ni, kebanyakan dorang ni yang antara bapa ataupun mama dorang ni bukan warga negara, tapi dorang tidak mendapat dokumen lah. Padahal kalau mengikut undang-undang, undang-undang Malaysia ni, untuk mendapatkan kewarganegaraan tu, cukuplah kau just lahir di Malaysia ni ataupun kau sudah tinggal di Malaysia ni lebih daripada 5 tahun, you have the rights to apply. Kamu ada hak untuk mengapply, untuk memohon menjadi warga negara. Okay? Tapi itulah, saya heran juga pasal ada beberapa isu yang saya rasa macam berkaitan dengan warga negara ni yang macam mengelirukan. Ada yang cakap, kalau mama kau bukan warga negara, bapa kau warga negara, tidak boleh dapat IC ataupun tidak boleh dapat surat beranak, tidak boleh dapat citizenship. Tapi ada yang cakap yang kalau mama bukan warga negara, bapa kau warga negara, boleh dapat. Ada yang bapa warga negara, mama bukan warga negara pun tidak boleh dapat juga dokumen. So agak mengelirukan lah. Tapi kalau mengikut undang-undang, ada yang cakap yang ikut mama. Kalau mama kau bukan warga negara, kau tidak boleh dapat dokumen. So sebenarnya benda ini menyusahkan dan ia telah bercanggah ataupun melanggar dengan undang-undang Malaysia punya Malaysia punya undang-undang lah, yang keseluruhan federal. Okay, kamu kena ingat ada 2 jenis bidang kuasa ataupun 2 jenis undang-undang. Persekutuan yang satu Malaysia ikut dengan negeri. Paling tinggi adalah persekutuan, tapi saya heran dilanggar juga persekutuan punya undang-undang ya. Okay. Jadi kamu boleh nampak yang stateless children ni, sebenarnya dorang ni lahir di sini, cuma dorang tidak ada dokumen, dan itulah masalah dah. Dorang tidak ada dokumen, tidak boleh sambung belajar. Okay, tidak boleh sambung belajar, tidak mempunyai hak untuk bersekolah. Actually, ada cadangan 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, kerajaan Malaysia mau bagi pendidikan ataupun budak-budak yang tiada warga negara ni, tidak ada dokumen ni, untuk masuk ke sekolah rendah. Tapi baru dalam perancangan lah. And kalau saya tidak silap, mungkin next year akan diimplement. Okay? Tapi malangnya, benda yang dibuat oleh kerajaan ni, banyak yang tidak faham konsep hak asasi manusia in terms of education. Okay? Alasan dorang, kebanyakan orang-orang lokal, dorang tidak mau yang budak-budak tidak warga negara ini mendapat pendidikan sekolah rendah. Alasan dorang nanti budak-budak yang tidak dokumen ni akan mengambil hak orang-orang tempatan lah, ataupun mendapat keistimewaan orang-orang tempatan. Sebagai contoh, belajar di sekolah rendah nanti, yang orang tidak dokumen ni pun boleh mendapat bantuan buku teks percuma, pinjaman buku teks. Jadi itu adalah salah satu isu dia lah. Okay, tapi bagi saya, kalau
benda ni kalau macam kita just bagi education, bagi pendidikan, budak-budak tiada dokumen ni boleh masuk sekolah rendah, at least ia menghalang budak-budak yang tiada dokumen ni terjebak dengan aktiviti-aktiviti jenayah lah. Okay, sebagai contoh isafgam, lepas tu apa lagi contoh-contoh jenayah yang dibuat oleh budak-budak tiada dokumen. Kesian lah, orang ni telah digunakan, orang punya disebabkan tiada dokumen tu digunakan oleh beberapa kumpulan kongsi gelap untuk buat kerja yang bukan-bukan, jual rokok haram lah apa semua tu lah. So agak menyedihkan juga. Okay? Kalau tidak dibantras oleh kerajaan, kalau kerajaan tidak fokus pasal benda ni, tidak bagi education, itu sebab dia orang jadi begitu. Orang isapgam apa semua tu, terlibat dengan dada, okay, jadi penjenayah apa semua disebabkan oleh tiada dokumen. Yalah, kau mau salahkan orang macam mana? Okay, sebenarnya they should be given a chance. Sebenarnya orang diberikan peluang untuk mendapat pendidikan. At least orang ada pendidikan, they are not going to do benda yang bukan-bukan lah. At least orang tidak jadi pencuri apa semua. So agak menyedihkan lah. Especially yang kalau kamu jalan-jalan di KK ni, kamu nampak yang budak-budak tiada dokumen ni kan, yang jual plastik apa semua tu. Sedih juga lah nampak kan. Bukan pasal kita mau dorang ke apa, tapi in the name of humanity, okay, kemanusiaan lah. Cuba just kamu bayangkan saja, kalau ada di antara ahli keluarga kamu berkahwin dengan orang-orang yang tiada dokumen, apa akan jadi sama anak dorang? So it might be happen to you. Okay? Mungkin akan jadi sama kamu juga satu hari nanti. So kesian lah. Okay? So kesian lah. Right. Satu benda lagi, kamu jangan anggap yang saya ni penyokong budak-budak tiada dokumen ke apa, ataupun saya ni ada bangsa ke apa. Bukan pasal itu, tapi saya bercakap ni atas kapasiti hak asasi manusia, human rights. So kita kena tahu, and isu ni dia akan berlarutan. Either you like it or not, kamu suka ke tidak, dorang ni akan berkembang, dorang ni akan menjadi banyak. So salah satu dia punya, kamu suka ke tidak, dorang akan tetap akan ada di Sabah. Okay, they are going to be here in Sabah, and kalau tidak ada ubat untuk merawat, kita tidak bagi orang pendidikan ni, budak-budak ni akan menjadi, kamu bayangkanlah, kalau contohlah, ada dalam around 1,000 budak-budak tiada dokumen ni di Sabah, di KK saja. Coba kamu bayangkan kalau tidak ada pendidikan, orang membesar nanti, orang jadi besar nanti, orang akan jadi apa? So apa akan jadi kepada bandar KK itulah, ataupun bukan setakat KK, di tempat-tempat lain macam di Sempolna, di LD, saya rasa banyak nih yang stateless children. I don't know about Labuan lah. Labuan ada juga kah yang stateless children? Kita yang dari Labuan. Ada? Okay. Yang budak-budak stateless nih, yang budak-budak tidak warga negara nih, dia akan berada di mana-mana saja. Di mana ada kehidupan, di sana orang akan muncul lah. So, kesian juga lah nampak. So, bagi saya, it's not an issue besar. Just bagi saja pendidikan. Okay, give them education so that orang tidak akan masuk ataupun terjebak dengan benda-benda yang bukan-bukan lah. Okay. Jadi, so next time kalau kamu nampak yang budak-budak tiada pendidikan ni, ataupun kamu nampak yang budak-budak stateless ni, yang isapgam apa semua tu, bukanlah kamu nampak dorang, kamu layan dorang bagus-bagus lah, bawa pergi rumah lah, kasih makan apa semua tu. Tidak. At least you already know apa isu dia tu, and at least kamu ada orang bilang sedikit rasa kemanusiaan. Dorang dah minta pun jadi begitu. They don't ask for it, tapi apa boleh buat lah, itulah kehidupan dorang dia tu. Dorang tidak boleh buat apa-apa. They don't have document, dorang tidak boleh sambung belajar, mau kerja pun susah, apa semua tu. So itulah kerja dorang. Sangkam. Okay. So kesian juga lah, nampak lah. So kena ada lah, orang bilang, orang kita ni pun we need to start to do something juga. Bukan just harap kerajaan saja. Kalau tunggu kerajaan, kita tunggulah apa kerajaan tindakan kerajaan lepas ni untuk mengatasi masalah ni. So kamu tunggu sampai bila? Tidakkah kau sayang dengan negeri kau? Okay? Kita nampak, kita tunggu YB. YB akan kasih settle benda ni. Tidak perlu tunggu YB apa semua tu. If you have knowledge, kamu ada education, cubalah kasih transfer education kamu ni sama dorang. Okay, maybe mana lah tahu kan, maybe hasil kamu punya pembelajaran tu, kamu ajar dorang, yang kamu jangan buat begini, ini tidak bagus, apa semua tu, maybe orang tidak akan terjebak dalam benda-benda yang jenayah lah, macam gitu lah. Asal bahaya nih, orang ni sekarang kecil-kecil, ramai nih. Kalau jadi besar nanti, macam time bomb lah orang bilang, bom jangka masa untuk meletup lah.
So at the end of the day, itulah cerita dia pasal stateless children. Okay. Saya harap yang grup yang buat stateless children tu boleh boleh apa orang cakap, boleh take note juga apa benda yang saya mau dalam ni cerita dah. Lain tahu tu, lain dia punya kategori tu. PTI, illegal immigrants dengan stateless children ni lain lah. Okay, sangat-sangat berbeza. Belum lagi masuk orang pelaut. Okay. Saya mau tanya, orang pelaut tu status dia apa? Siapa tahu? Kamu tahu orang pelaut? Okay, thank you for the reply, Jalma. Kalau siapa tahu orang pelaut? Kamu tahu orang pelaut, orang yang tinggal di atas laut tuh. Lepas tu kadang-kadang orang datang sini, yang tidak selipar apa semua tu, bawa satu family, berjalan-jalan di KK, okay, minta duit apa semua tu. Di Rashidin Jafar bilang tahu. Okay. Apa status orang pelaut? Ubian. Okay ya. Selain daripada itu? Bajau laut. Bajau laut. Okay. Alright. Nama lain, status, ya banyak di KK tu. Ya, memang banyak jalma. Memang ada musim dorang no. Ada musim dorang akan turun di KK ni, okay, dengan ahli keluarga dorang, lepas tu minta duit sana sini lah. Tapi sebenarnya dorang ni tidak ada tempat tinggal tau. Orang pelaut ni tidak ada tempat tinggal. Dorang punya tempat tinggal tu di atas laut lah. Dan status dorang ni, untuk pengetahuan kamu, ini just orang bilang sharing knowledge lah. Sharing knowledge supaya nanti kamu nampak dorang, kamu tidak akan rasa macam ada macam pendatang tanpa izin di sini. Okay. Ini just untuk knowledge kamu lah. Sebenarnya orang pelaut ni dia punya status adalah orang asli ya. Orang telah diiktiraf sebagai orang asli. Kenapa disebut sebagai orang asli? Pasal dorang ni sudah beribu-ribu tahun tinggal di atas laut. Dan memang kehidupan dorang tu mengembara dari satu negara ke negara yang lain. Ya, daripada Filipina, pas tu dorang naik kapal, lepas tu dorang stay di Malaysia lah. Dorang memang sebenarnya sebelum Malaysia wujud lagi dorang ada di Sabah. Dan dorang selalu datang loh. Okay, tapi kita saya tidak perasan end time tu Sabah pun belum maju. So next time kalau kamu nampak dorang jangan terlalu negatif sama dorang. Pasal memang begitulah kehidupan dorang. Dorang tinggal di atas laut, dorang tidak ada, dorang bilang tempat tinggal yang tetap, dorang just stay di atas laut. Dorang sudah buat tu beribu-ribu tahun. Dari zaman nenek moyang dorang lagi. Dan itu sebab dia UN, United Nations, PBB, bagi dorang status bajau laut lah. Bagi dorang status orang asli, native people of the sea. Orang asli yang tinggal di atas laut. Okay? Itu cerita pasal orang pelaut lah. So, sebenarnya mana-mana negara pun, kalau macam contoh negara di Amerika Syarikat ke UK, di negara barat, orang tak kisah tu, orang just bagi education, saya pendidikan, kalau ada dokumen ke apa semua tu, orang tak kisah, orang just bagi. Okay, cuma itulah atas nama kemanusiaan lah, tapi bukan semua tempat. Ada juga yang tempat-tempat yang resis ni perkauman, asal nampak yang lain warna kulit, asal nampak berjambang, berjanggut, orang akan cakap yang alamak, ini pendatang. Okay, so orang akan cakap begitulah kalau di negara barat. Tapi mostly orang-orang disebabkan orang belajar pasal human rights ni di US ke UK, bagi orang is just a simple thing, benda yang biasa. Kalau di sini itu macam sesuatu yang orang bilang, kalau di Sabah ni bukan apa, yang orang heran tu, macam mana budak-budak tu boleh isap gam apa semua tu. Masih budak lagi, kalau kita budak sekolah, pakai uniform pergi sekolah kan. Kalau yang budak-budak yang tidak dokumen ni, kebanyakan orang ni isap gam lah, mencuri lah apa semua tu. So kesian juga lah, nampak kan. Pasal apa? Pasal tidak kena bagi pendidikan. Okay? So sampai bila isu ni akan berlarutan? So grup yang buat stateless children tu, mungkin kamu boleh bagi idea lah cara untuk mengatasi masalah-masalah ni. Dan kamu boleh buat juga kajian case, okay, case study. Banyak nih yang di Sabah ke di Malaysia, mana-mana negeri, tidak semestinya di Malaysia saja, di Sabah saja. Okay? So kamu boleh anulah nanti. Mungkin juga kamu boleh ambil contoh apa yang dibuat oleh negara luar macam US ke UK untuk mengatasi masalah stateless children yang tidak ada warga negara. Okay? So kamu boleh masukkan dalam assignment kamu lah. Okay, kelas lah. Right. Boleh paham kelas? Pasal human rights. Boleh paham setakat ni? Boleh, sir. Boleh. Thank you ah. So, grup Lina, hopefully kamu boleh ambil ni, boleh ambil ni point lah yang saya bagi tahu ni. At the same time, stateless children berkaitan dengan human rights juga. Okay, stateless children lah. Right? Dan satu benda lagi, semua manusia
tanpa mengira yang saya beritahu tadi agama ke apa semua tu, mempunyai hak berkaitan dengan perkara-perkara inilah, freedom from slavery, freedom of opinion and expression, the right to go to work and education, semua tu semua mempunyai hak yang sama tanpa ada diskriminasi. Tanpa ada diskriminasi warna kulit ke agama, semua tu semua manusia sama. So ini adalah sebab dia kenapa human rights ni, hak asasi manusia ni diterima di seluruh dunia. Diterima di seluruh dunia dan perlu diamalkan dan dijaga hak asasi manusia. Cuma malangnya ada beberapa negara tu macam especially negara macam Arab Saudi yang kuat dia punya agama tu, dia ada berlawan sikit dengan human rights nya. Ada beberapa peraturan agama yang lebih tinggi di sesebuah negara tu, dia telah menyekat human rights. Bukan maksudnya dia dah, tapi menyekat ataupun dia kasih limit lah. So itu yang isu dia sekarang. Malaysia pun sebenarnya banyak juga yang melanggar hak asasi manusia ni. Tapi untuk kebaikan bersama lah. Asal susah juga kalau kamu mau bagi semua jenis manusia ni mempunyai hak untuk memberikan pandangan ataupun bersuara. Tengoklah apa jadi 2 tahun lepas. Cerita yang saya bagi tahu kamu tu pasal golongan transgender tu, yang lelaki pergi perempuan. Orang ada jumpa dengan kerajaan Malaysia masa tu 2 tahun lepas kan. 3 tahun lepas, orang ada bagi cadangan yang organisasi kumpulan-kumpulan transgender ni, yang lelaki berubah jadi perempuan ni, orang ada hantar surat dengan kerajaan Malaysia untuk membenarkan orang menggunakan tandas perempuan. So, ini bahaya dah. Human rights ni pun sebenarnya actually dia bagus, tapi at the same time dia ada dia punya slack lah. Apa dia punya slack tu sudah bagi tahu kamu tadi, kalau kamu terlampau bagi muka dengan ataupun kamu bagi kebebasan kepada kumpulan-kumpulan ni, orang ni akan naik kepala. So perlu ada satu undang-undang yang menyekat ataupun kasih limit lah, kasih had. So nasiblah baru transgender saja yang bersuara. Belum lagi yang dia punya geng-geng tu, yang satu geng sama orang LGBT tu, LGBT sama Q+. Apa tu Q+? Q+ tu adalah manusia orang lelaki tapi berpakaian seperti perempuan, macam sajak itulah. Sudah saya beritahu kan, satu lagi kategori baru dalam kumpulan LGBTQ+. So sangat bahaya. Kamu bagi muka saja habis. Macam-macam orang akan demand nanti, orang akan minta. So ngam juga lah kerajaan kasih sekat tu. So itu adalah beberapa isu berkaitan dengan inilah hak asasi manusia. Bukan menyekat, tapi kita bagi hak. Bukan menyekat, bukan kita langgar apa, tapi bagi hak. Right. Dari mana datangnya hak asasi manusia ni? Ia bermula pada tahun 539 before Christ, sebelum Masehi, ataupun sebelum kedatangan agama Kristian ataupun kedatangan Christ. Sebelum agama itu wujud. Senang cerita, sebelum agama itu wujud, sebenarnya hak asasi manusia ini telah disebut pada zaman 539 Masehi di sebuah negara, iaitu sebuah negara ataupun tamadun yang maju suatu ketika dulu, iaitu tamadun Parsi ya. Tamadun Parsi ini adalah satu tamadun yang sangat-sangat maju zaman dulu, dan sekarang ni tamadun Parsi itu negara dia adalah Iran. So di tamadun Parsi inilah bermulanya ataupun antara tamadun yang paling awal mempunyai rekod berkaitan dengan sejarah hak asasi manusia. Kira hebatlah juga antara tamadun awal tapi sudah bercerita pasal hak asasi manusia, dan ia dinamakan sebagai The Cyrus Cylinder, yang wujud pada tahun 539. Apa tu Cyrus Cylinder? Cyrus Cylinder ni adalah ini yang kamu nampak ni. Mula-mula kamu nampak ni macam biasa saja kan. Apa punya bentuk kayu ni, tidak apa-apa pun, tidak yang menarik. Sebenarnya Cyrus Cylinder ni adalah salah satu undang-undang yang paling lama ataupun tertua di dunia, yang dalam undang-undang tu dia dah cerita pasal human rights. Sebenarnya dia ada tulisan dia sendiri ni. Cuma orang-orang tamadun Parsi yang faham dengan sejarawan. So semua kebanyakan sejarawan bersetuju yang The Cyrus Cylinder ni, peraturan Cyrus ni adalah peraturan pertama sekali yang menyebut perkara-perkara berkaitan dengan human rights. Kenapa dia dinamakan sebagai Cyrus? Cyrus ni adalah sempena nama Raja First King of Persia. Nama dia Cyrus the Great lah. Raja Cyrus lah. So itu sebab dia nama dia Cyrus Cylinder. Cyrus Cylinder ni adalah peraturan yang ditetapkan oleh si raja terhadap rakyat. Kalau tamadun Parsi ini dianggap sebagai salah satu tamadun yang moden, dan juga keluasan tamadun Parsi ini sangat-sangat luas. Ada yang cakap sampai setengah dunia orang pernah conquer dulu. Zaman dulu lah, sekarang Iran ni ayam mati ya. Kalau dulu memang hebat, zaman tamadun Parsi itu, bangsa Parsi ini, tapi sekarang ni kurang.
kurang itu dia punya cerita lah. So kalau ada keluar soalan dari mana datangnya undang-undang pertama yang mempunyai perkara berkaitan dengan human rights, yang ada menyentuh sedikit pasal human rights, kami ingat si Cyrus the Great, ataupun Cyrus the Cylinder, ataupun Cyrus Raja Persia, Raja Parsi, ya. So apa yang dibuat oleh si Cyrus ni, yang dikatakan sebagai raja pertama ataupun tamadun Parsi yang pertama yang menulis perkara-perkara berkaitan dengan hak asasi manusia, dia telah menyerang bandar ataupun tamadun jiran dia, iaitu tamadun Babylon. Babylon ni terletak di Iraq. So kalau kamu tengok peta, memang bersebelah-sebelah ya dua negara ni, Iran sama Iraq. Iran ni Parsi, Iraq ni Babylon. Zaman dulu lah, Babylon. So apa yang dibuat oleh si Cyrus the Great ni, selepas dia menyerang negara jiran dia ataupun tamadun jiran Babylon ni, rakyat-rakyat yang dia tawan tu, dia telah membebaskan hamba abdi yang dia tangkap tu, dan rakyat Babylon yang dia jajah tu telah diberikan hak, untuk memilih agama dorang sendiri dan mewujudkan satu masyarakat yang sama rata. So boleh dikatakan Cyrus the Great ni adalah kira macam manusia pertama yang mempunyai ataupun sudah tahu pasal undang-undang ataupun human rights, hak asasi manusia. So itu kepandaian dan kebijaksanaan si Cyrus the Great. Bayangkan zaman sebelum wujudnya agama, tapi dia sudah boleh berfikir begitu. So itu cerita dia. Pasal tamadun Parsi ni juga, negara Parsi ni dia mempunyai agama dia sendiri, iaitu agama Majusi, iaitu agama yang menyembah api. Tapi agama itu sekarang sudah pupus, Majusi. So itu adalah si Cyrus the Great ni, macam mana dia masukkan unsur-unsur human rights, hak asasi manusia dalam pemerintahan dia dan juga undang-undang yang dia buat. Alright. Ini tidak perlu sudah. Yang penting kamu sudah tahu maksud human rights. So, ini pun tidak perlu. Sekarang kita masuk kepada tokoh ataupun pemikir hebat tamadun Greece pula. Dari tamadun Parsi, kita terbang di tamadun Greece. Salah satu pemikir terhebat yang pernah lahir iaitu Plato. So, apa pendapat Plato berkaitan dengan human rights? Dia punya definisi Plato ni lain lagi. Cuma dia ada beberapa penambahan lah. Prinsip human rights yang disebut oleh Plato adalah berkaitan dengan makanan, hak manusia untuk mempunyai makanan, mendapatkan makanan, shelter, rumah, ataupun tempat perlindungan, education, pendidikan, dan juga kewarganegaraan. So boleh dikatakan yang Plato punya pemikiran ni, dia telah berjaya mendefinisikan ataupun sudah belajar perkara-perkara berkaitan dengan hak asasi manusia ni, dan dia bagi 4 lah prinsip awal. Sekarang ni prinsip hak asasi manusia ni makin berkembang, makin banyak. Ini adalah yang paling awal lah. So Plato sebut pasal hak asasi manusia secara semula jadinya. Manusia yang punya hak untuk mendapatkan makanan, menyimpan makanan, tempat perlindungan, shelter ataupun rumah, education, pendidikan, dan juga citizenship, kewarganegaraan. Dan satu lagi pencapaian Plato, apa idea dia masa tu zaman dulu ni, dia juga adalah antara manusia pertama yang menyamakan ataupun mengatakan bahawa perempuan mempunyai hak asasi yang sama seperti lelaki. Mempunyai hak asasi yang sama, mempunyai hak yang sama seperti lelaki. Dan zaman tu tidak pernah ada orang yang mengatakan bahawa perempuan adalah sama statusnya dengan lelaki. Kenapa dianggap kontroversi dan juga benda yang baru? Pasal kalau kamu nampak perempuan ni kalau kamu nampak fizikal dia tidaklah sekuat lelaki. Jadi itu sebab dia perempuan ni dipandang rendah dan status dia lebih rendah daripada lelaki zaman dulu. Dan satu benda lagi, ada satu kelemahan perempuan yang menyebabkan perempuan ni dianggap sebagai makhluk yang ciptaan Tuhan yang sangat-sangat spesial, dan ada juga mengatakan yang orang ni lemah. Apa benda kelemahan perempuan? Cuba tahu. Ia disesuai dijawab oleh perempuan. Apa satu kelemahan perempuan? Coba boleh bagi tahu saya. Selain daripada K-pop dan juga Luck and Some, kuat menangis. Si Jalma bilang nangis. Selain daripada itu, apa lagi kelemahan perempuan? Pemalu. Apa lagi?
sifat-sifat perempuan. Tapi ada satu kelemahan perempuan yang sangat-sangat ketara. Selalu salah pilih lelaki dalam Zulaikha. Okay. Okay, apa lagi? Ego. Bukan setakat perempuan, lelaki pun ego juga. Terlampau baik. Okey, kuat merajuk. Okay, terlampau baik hati ya Sikin. Jadi lelaki ini ganas lah. Semuanya ganas. Jahat. Okay. Buat bisa tambah fikir. Emosi. Dia bilang si Paul Rineff, emosi. Okey. Salah satu kelemahan perempuannya adalah kelemahan perempuan lah, saya beritahu awal-awal, orang diciptakan sangat-sangat istimewa, di mana pada setiap bulan, pada setiap bulan akan ada satu tempo tu yang emosi orang ni akan terganggu. Cuma perempuan saja yang boleh rasa emosi orang terganggu, orang cepat marah apa semua itulah. Jadi saya harap perempuan boleh faham lah. Apa tu yang semula jadi dia tu setiap bulan lah. Dan itu menyebabkan yang perempuan ini dianggap sebagai ada yang mengatakan bahawa perempuan ini tidak sesuai untuk menjadi ketua pasal kadang-kadang keputusan yang dorang buat tu masa tempo benda tu datang, yang secara semula jadinya datang, menyebabkan dorang susah membuat keputusan dan emosi dorang terganggu. So itu adalah uniknya perempuan lah. So itu adalah one of the boleh dikatakan bagi saya itu bukan satu kelemahan, tapi itu lebih kepada satu keistimewaan yang ada pada perempuan. Kalau lelaki ini stretch saya terus. Dia tidak ada tapi kalau perempuan ni dia akan ada satu masa tu setiap bulan lah. Setiap bulan dia akan ada satu masa tu yang pikiran dia terganggu, angin dia naik, apa semua itulah. Okay. So itu adalah perempuan punya perempuan punya keistimewaan. Okay. So itu sebab dia status perempuan tu dianggap sebagai lebih rendah daripada lelaki pada zaman dulu lah, sebelum wujudnya agama semua. Okay. Tapi si Plato ni pula lain. Dia mengatakan bahawa perempuan ni sepatutnya dia mempunyai status yang sama dengan lelaki, walaupun fizikal dorang ni lebih lemah daripada lelaki. Kenapa? Pasal Plato, apa yang Plato cakap ialah perempuan pun mempunyai dalaman ataupun perasaan. Okay? Dorang mempunyai dalaman ataupun perasaan yang sama seperti lelaki ataupun manusia lain. So, dorang sepatutnya, walaupun fizikal dorang tidaklah segagah ataupun sekuat lelaki, tapi dorang pun mempunyai perasaan ataupun dorang pun mempunyai roh. Dia cakap. Okay, maksud roh tu dalaman lah. Dalaman kita boleh kategorikan sebagai perasaan. So kira hebat juga lah si Platon ya. Macam mana dia boleh berfikir begitu. So itu sebab dia disebabkan perempuan ni pun mempunyai perasaan seperti manusia lain ataupun seperti lelaki. So dorang ni tidak boleh orang bilang dorang ni kena layan bagus-bagus je lah. Tidak boleh tidak dilayan dengan baik lah. Perlu layanan yang sama seperti lelaki ataupun manusia lain juga. Okay. So itu idea Plato. Walaupun dorang ni mempunyai fizikal yang lemah, tapi dorang juga mempunyai perasaan seperti lelaki, seperti manusia lain. So, nampak tak idea Plato ni macam mana? Tidak heranlah dia digelar sebagai antara manusia yang paling bijak, pemikir yang paling hebat zaman dulu. Dia antara yang paling awal, pemikir paling awal yang mengatakan bahawa perempuan tu sama dengan lelaki. Status yang sama dengan lelaki. Asal zaman dulu, perempuan ini dianggap sebagai objek saja. Okay, sorry to say lah. Bukan saya mau merendah-rendahkan perempuan. Kamu boleh tengok nanti, kamu boleh Google apa status perempuan zaman dulu. Okay, zaman dulu lah. Zaman tamadun-tamadun dulu lah. So, kira hebatlah juga Plato. Okay, so, itu pendapat Plato. Jadi, itu sejak setakat ni yang bahagian sejarah ni cukup lah tu. Actually, banyak lagi semua cerita dengan kamu. Tapi disebabkan masa sangat-sangat suntuk. Okay. Kalau saya cerita ni mau 3 jam. So kita lompat terus kepada bagian yang penting lah. Bagian yang penting saja. Okay. Kita lompat terus kepada keadaan sekarang. Hak asasi manusia, human rights sekarang. Apa cerita ya? Jadi pada zaman dulu sampai sekarang. So kita masuk kepada zaman kita sekarang. Ya. Zaman moden ya. Okay. Saya percaya yang kamu pernah dengar ni United Nations ni ataupun Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Okay. One of the biggest organization. Salah satu organisasi antarabangsa di mana persatuan antarabangsa ni dia mengumpulkan semua negara-negara yang merdeka automatically akan join PBB. Dan PBB ini Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun United Nations ni sudah mempunyai ahli negara seramai 200 lebih sudah. 200 lebih negara. Asal merdeka automatically mereka akan join PBB. Okay, so kira besar lah, kira semua negara join PBB ya. So dalam PBB ni juga dia ada buat satu undang-undang yang perlu dipatuhi oleh semua negara iaitu UDHR. Okay?
Nama dia Universal Declaration of Human Rights, UDHR, yang diwujudkan pada tahun 1948 lah, selepas Perang Dunia Kedua. Okay, selepas Perang Dunia Kedua, selepas wujudnya PBB itu, pengetahuan kamu kenapa PBB itu wujud, United Nations itu wujud, untuk menghalang berlakunya Perang Dunia Kedua. Okay, Perang Dunia Pertama berlaku pada tahun berapa? 1914 sampai 1918 ya, kalau saya tidak silap. Okay, lepas itu Perang Dunia Kedua 1939 sampai 1945. Dan 1945 itulah dicipta United Nations untuk menghalang berlakunya Perang Dunia Ketiga. Okay, so itu dia punya cerita lah, sejarah pasal United Nations ya. Okay. Right, itu cerita deh. Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk menghalang berlakunya Perang Dunia Ketiga. Okay. Kamu udah belajar nih kan time pengajian Malaysia ni pasal United Nations ni. Saya Miss Linda sudah ajar kamu lah. Okay. Alright. Apa yang dikatakan sebagai UDHR ni, saya sudah sebut tadi, salah satu bentuk undang-undang yang dibuat oleh Pertubuhan Antarabangsa United Nations, di mana yang menyentuh perkara-perkara berkaitan dengan hak asasi manusia, dan semua negara kena ikutlah apa yang dikeluarkan oleh UDHR ni. Kalau ada negara yang violate ataupun yang abuse, okay, yang tidak mengikut ataupun yang telah melanggar hak asasi manusia rakyat di negara dorang boleh dikenakan tindakan ataupun telah melakukan kesalahan. Okay. Dan salah satu pencipta UDHR ni adalah negara Amerika lah, United States lah. United States. Pasal apa? Pasal kononnya di Amerika Syarikat ni semua rakyat ataupun negara Amerika Syarikat ni mempromosikan untuk menjaga hak asasi manusia, hak individu. Tengoklah apa jadi sama Amerika sekarang. Okay, terlalu banyak memberi kebebasan, apa jadi dengan negara Amerika. Kamu tengoklah sendiri, Google lah sendiri macam mana dengan perbuatan-perbuatan kumpulan-kumpulan songsang macam LGBT itu. Okay. Apa isu paling baru? Isu paling baru ialah disebabkan atas nama hak asasi manusia. Sekarang ni pasangan gay ataupun pasangan lesbian, orang sudah boleh berkahwin di gereja. Okay, they can marry at the holy place, gereja. Dan ada beberapa kawasan di Amerika telah menghalalkan perkahwinan sejenis. Okay, so ini adalah sebab sebab kesan yang buruk daripada human rights ya, terlalu memberi kebebasan pada manusia. Las itulah jadi dia akan promote benda yang negatif. Okay? Kita bukan cakap yang hak asasi manusia ini tidak bagus, tapi dia perlu ada limit. Okay? It should have a limit, so dia tidak akan kesan dia tidak akan menjadi negatif kalau ada limit. Ikut tiada limit di US, itulah jadi dia. Bayangkan pasangan gay ni, okay, pasangan gay lesbian ni boleh berkahwin di gereja dan dihalalkan di beberapa negeri di Amerika Syarikat. Okay, so tidak heranlah kenapa ada ribut taufan apa semua itu selalu melanda Amerika, disebabkan itulah kali. Okay. Right? So nanti saya harap kamu boleh fahamlah bagian UDHR ni ya. Universal Declaration of Human Rights. Semua negara kena ikut. Malaysia pun kena ikut lah. Tapi Malaysia pun sama juga, 2 kali 5 juga. Bukan semua orang ikut, ada juga yang orang abuse, ataupun ada juga yang orang langgar hak asasi manusia rakyatnya. Tapi untuk kebebasan ataupun kebagusan rakyat lah, supaya tidak berlaku kekacauan. Okay. Kalau terlalu diberi kebebasan, hancurlah Malaysia ni. Okay. Especially pasal kita ni 100 lebih bangsa. Bayangkan 100 lebih bangsa ni tidak puas hati di antara satu sama lain, bercakaran, apa akan jadi nanti. Okay, so sangat-sangat pentinglah UDHR-nya untuk kamu tahu, dan apa yang menjadi sumber rujukan UDHR inilah semua negara-negara yang menjadi anggota. Negara merdeka saya akan menjadi anggota otomatis. Okay. Baik kelas. Boleh paham setakat ni? Adakah saya terlalu laju? Kenapa? Pasal saya suka yang human rights ya. Shock, best cerita sebenarnya. Kalau saya lah. Boleh paham kelas? Boleh, sir. Siapa yang rasa human rights ni bangang ataupun tidak penting? Adakah? Kamu rasa yang human rights ni hanya membuang masa saya? Bagus lagi saya tengok drama Korea, lagi bagus daripada belajar pasal human rights. Ada yang rasa macam apa human rights? Tidak penting lah. Mau juga ada hak asasi manusia.
Human rights datang dari agama, Gasa. Dia tidak datang daripada agama, tapi dia wujud secara semula jadi. Natural. Yes, penting ni human rights memang sejarah. Betul. Adalah agak sesuatu yang memalukan. Kamu mengaku human, tapi kamu tidak tahu kamu punya rights. Ya. Kalau saya tanya sini, semua mengaku manusia. Ya, saya manusia. Tapi kalau nak tanya apa hak asasi kamu, kamu tidak boleh jawab. Okey? Benda-benda yang basic sepatutnya kamu kena tahu lah. Ada apa persoalan setakat ni? Boleh faham semua? Saya laju kah? Saya rasa macam saya laju lah. Boleh respon? Saya perlukan respon kamu. Tidak jawab kan? Okey, sudah yang gambar kucing tu ya. Okey. Right. Boleh matikan mana tu? Okey. Okey. Kalau semua boleh faham, kita teruskan. Okay. Jadi ini kamu boleh baca sendirilah apa dia punya cerita ni, lebih kurang sama juga, dan poin dia pun, poin UDHR ni sama juga macam yang dulu punya. Semua manusia yang wujud di muka bumi ini adalah dilahirkan secara free, okay, bebas, dan juga equal in dignity and rights. Semuanya sama rata, okay, mempunyai hak yang sama dengan manusia yang lain. Undang-undang yang berkaitan dengan human rights ni yang dikeluarkan oleh UDHR ni, dia tidak memilih bangsa, memilih agama, semua itulah. Semua manusia mempunyai hak yang sama, mempunyai hak untuk bersuara, mempunyai hak untuk mendapat pendidikan, semua benda-benda itulah. Okay. Ni saya rasa tidak perlu. Okey. Sekarang ni kita masuk kepada case study, kajian case. Saya dah bagi soalan assignment kamu berkaitan dengan ini ya. Uyghurs in China. Apa ni Uyghurs? Uyghurs ni adalah satu bangsa minoriti, bangsa yang jumlah dia sedikit, tidak sedikit lah juga, tapi sebenarnya bukan juga sedikit betul. Kalau kamu tengok jumlah dia sampai juta-juta juga orang dia, tapi menangkan China ni besar, banyak dia punya rakyat, so dianggap sebagai minoriti lah, ataupun kumpulan kecil lah. Okay. Dan bangsa Uyghur ni nama dia bangsa minoriti yang ada di China. Mereka ni tinggal di satu kawasan yang dinamakan sebagai Xinjiang. Okay, kamu boleh nampak di sini Xinjiang ni dia punya kedudukan geografi, sebuah kawasan yang under China, di bawah China, tapi dia bersempadan dengan negara-negara lain seperti Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, dan juga Pakistan. Yang ada Tantan di belakang lah. Okay? So boleh dikatakan yang Xinjiang ni ataupun bangsa Uyghur ni, orang ni sebenarnya datang daripada beberapa kawasan yang ada di sekitarnya. Tapi mengikut sejarah mengatakan bahawa bangsa Uyghur di China ni, walaupun orang terletak di China, kebanyakan bangsa ni datang daripada asal orang daripada Turki ya. Turki. So kalau saya sebut Turki, automatically dalam otak kamu, oh ini mesti bangsa yang beragama Islam, dan muka orang ni pun confirm lah lain berbanding dengan bangsa Cina. So kita tengok nanti apa kaitan dia dengan human rights ni. So ini adalah beberapa contoh muka-muka orang bangsa Uyghur yang terdapat di China. Saya nampak di sini, dia pun lawak dan muka langsung tidak ada macam orang-orang Cina. Kalau typical Chinese, kalau Cina ni, kebanyakan bangsa Cina ni mata sipit, okay, mata dorang sepet, lepas tu kurus-kurus tinggi-tinggi, okay. So nampak sangat berbeza lah. Pasal apa? Pasal asal-usul dorang ni daripada Turki, tapi dorang tinggal di sempadan, and China telah claim wilayah tu ataupun telah mengambil wilayah dorang ni dari zaman dulu, dan dia telah menjadi sebahagian daripada China. Namun kebanyakan bangsa-bangsa Uyghur ni, kebanyakan dorang ni telah terseksa lah, ataupun telah telah dicabul hak asasi dorang ni, human rights dorang oleh kerajaan komunis China. Okay. Benda ni berlaku sampai sekarang, masih panas. Kamu boleh nampak sendirilah perbezaan rupa, perbezaan biologi, secara biologinya bangsa Uyghur ni dengan China, dengan orang-orang Cina. Okey. Sini ada diberitahu dalam nota ni, saya ada bagi tahu pasal sejarah bangsa Uyghur ni. Kamu boleh tengok sendiri di sini. Most Uyghurs are Muslim and Islam is an important part of their life and identity. Boleh nampak sendiri yang kamu sudah boleh nampak lah yang bangsa minoriti ni kebanyakan yang beragama Islam, okay, majoritinya beragama Islam, dan boleh dikatakan yang dorang ni sebenarnya lebih rapat, lebih dekat dengan negara Turki ya, berbanding dengan China. Dan dorang pun menganggap yang diri dorang tu
datang daripada negara-negara sekitar China, yaitu di Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan dengan Pakistan lah. So, dorang lebih menganggap diri dorang daripada 4 negara ini berbanding dengan China. Asal memang jauh beza. Cuma kedudukan geografi dorang itulah yang menyebabkan dorang ni termasuk dalam negara China. Okay. China tidak bagi muka, dia klaim juga cincang. Okay. So, apa cerita dia ni? Apa yang menyebabkan bangsa Uyghur ni telah dirampas dorang punya hak asasi ataupun telah dicabul hak asasi dorang tu, okay, has been violated by the communist China punya government. Okay, kerajaan China ni daripada parti komunis lah. Kenapa apa yang dilakukan oleh parti komunis China ni terhadap bangsa Uyghur, nanti kita akan tengok nanti. Tapi sebelum itu kita kena tahu punca dia apa. So punca dia sebenarnya ada beberapa punca, tapi yang paling senang kamu detect, paling senang kamu tahu apa punca dia, kerajaan komunis China ni tidak suka dengan bangsa Uyghur ni, telah melanggar hak asasi manusia Uyghur ni, disebabkan oleh perbezaan cultural factor, disebabkan oleh perbezaan budaya dan juga fizikal. Kamu ni nampak sendiri perbezaan ni. Kita tengok di sini ya, gambar ni saya kamu sudah boleh nampak. And then disebabkan oleh perbezaan agama lah. Mereka Uyghur ni majoriti beragama Islam lah. Okay. Dan paling ketara sekali disebabkan oleh perbezaan fizikal. Rupa dorang ni bukan macam orang Cina, and then bahasa dorang pun walaupun di bawah negara China, tapi dorang tidak menggunakan Mandarin. Dorang menggunakan bahasa dorang sendiri ya. Okay. So itu sebab dorang ni kena tindas. Bangsa minoriti di China ni lah, bangsa Uyghur. Senior orang ya. Jadi saya beritahu kamu dengan cerita. Disebabkan faktor inilah wujudnya kumpulan-kumpulan pengganas, okay, yang cuba melawan kerajaan komunis China. Nanti kita akan tengok nanti. Kenapa boleh wujudnya pengganas-pengganas ini daripada bangsa Uyghur di China. Okay. Digelar sebagai pengganas. Okay. Apa yang dibuat oleh kerajaan China yang telah melanggar hak asasi bangsa-bangsa Uyghur ni? Kamu boleh baca di sini. Salah satu dia adalah cultural activity. Aktiviti kebudayaan yang sedia ada pada bangsa Uyghur ni telah diharamkan, okay, telah diharamkan ataupun secara beransur-ansur dikurangkan oleh negara China, okay, ataupun parti komunis China yang berkuasa di China lah. Mereka telah mengurangkan aktiviti budaya bangsa Uyghur yang Islamik ni lah. Okay, jadi boleh dikatakan di sini bahwa dia telah melanggar freedom of religion. Ini pun boleh dikira sebagai religion juga, ataupun rights to celebrate your own festival. Itu pun salah satu rights juga tu, hak juga tu. Okay? Menyambut perayaan bagi sesebuah bangsa. Kira-kira lah dia minoriti kan majoriti, tapi semua bangsa ni diorang mempunyai hak untuk menyambut perayaan dorang. So di sana sudah nampaklah apa yang kerajaan komunis China dibuat lah. Lepas tu, apa yang dibuat oleh kerajaan komunis China ni juga di Xinjiang tu, di tempat tinggal orang-orang Uyghur ni, di kawasan orang Uyghur ni, pembinaan masjid semakin sedikit. Orang kasih kurang masjid lagi. Dan juga tentera-tentera komunis ni, okay, tentera komunis China ni, orang telah mengawal sekolah-sekolah agama ni. Okay, strict control over religious school. Asal orang cakap yang keganasan, punca banyak pengganas ada di Xinjiang ni, ataupun bangsa Uyghur hasilkan ni disebabkan oleh sekolah agama ni lah. Okay. Tapi macam manalah kalau kau tidak memberontak, kau mau mengamuk, kalau keadaan kau tinggal di negara kau tu beratus-ratus tahun, tiba-tiba orang lain datang di tempat kau tu buat macam bapak orang punya negara, bapak orang punya negeri ataupun daerah lah. So itu adalah sebab dia orang Uyghur bangkit memberontak lah. Orang ni bukan saja-saja mau jadi teroris ni, melawan kerajaan komunis China, tapi disebabkan oleh keadaan terpaksa, disebabkan oleh hak asasi orang tu kena cabul ataupun diambil oleh kerajaan komunis. Okay. Alright. Ada beberapa contoh human rights abuse ataupun pencabulan hak asasi manusia bangsa Uyghur oleh kerajaan China. Kamu boleh baca sendiri di sini. Muslim civil servants, orang-orang Muslim yang bekerja telah dilarang oleh kerajaan komunis China untuk berpuasa di bulan Ramadan. So itu adalah salah satu tindakan yang mencabuli ataupun melanggar hak asasi manusia bangsa Uyghur. Okay?
berpuasa itu adalah salah satu rukun ataupun yang benda yang wajib kau buat lah kalau kau ni beragama Islam. Tapi telah disekat ataupun telah dilarang oleh kerajaan komunis China. So memang kurang ajar lah benda yang dibuatnya. Sangat-sangat kurang ajar, tidak menghormati. Okay? Dan disebabkan oleh tindakan ini menyebabkan racial riot and several terrorist act. Oleh tindakan kurang ajar, kerajaan komunis China ini telah menyebabkan beberapa kumpulan pengganas wujud di Xinjiang ni dan mereka telah cuba untuk melakukan kekacauan ataupun keganasan terhadap kerajaan komunis China yang apa orang bilang menindas dorang di tanah dorang sendiri ya. Xinjiang tu adalah tanah dorang sendiri. Okay? Tanah bangsa Uyghur lah. So, memang boleh nampak lah dia punya contoh dah, example of human rights abuse. Sangat-sangat banyak sebenarnya. Okay? Cuma ada soalan supaya yang tekan yang ada. Roslinda, kenapa? Do you have any question? Angkat tangan lah. Apa Roslinda? Tidak dengar. Masuk si Roslinda tu. Ya dah saya tekan. Okey, aduh. Banyak betul kamu tekan. Okey. Baik. Seterusnya kita masuk lagi. Apa lagi contoh dah. Dan daripada itu juga kerajaan China telah melancarkan kempen memerangi pengganas. Memerangi pengganas. So, ini adalah salah satu sebab lagi untuk orang lama bertapak di Xinjiang, tempat bangsa Uyghur ya. Orang cakap yang okey, di Xinjiang ni banyak pengganas lah. So, kerajaan komunis China telah menghantar lebih banyak tentera untuk mengawal keselamatan di sana. So, kamu paham lah kalau tentera ni yang mengawal, pasti ini akan berlaku benda-benda yang bukan lah. Pasal askar kan. Askar ni mana peduli. Orang ada pistol apa semua tu. Kadang-kadang penyalahgunaan kuasa pun berlaku di sana. And then terdapat juga beberapa laporan yang mengatakan penangkapan beramai-ramai oleh kerajaan negeri China ataupun askar terhadap orang-orang awam, masyarakat awam dan juga beberapa kumpulan teroris itulah. Dan ada juga disebut oleh kerajaan China ada beberapa senarai nama-nama yang dikendaki yang orang percaya orang-orang Uyghur ni, ada beberapa orang di Uyghur, beberapa orang bangsa Uyghur ni terlibat dengan aktiviti keganasan. Dan kadang-kadang ada yang kena tangkap tu daripada senarai itu, ada yang sampai kena bagi hukuman bunuh terus direct. Okay, kena bagi hukuman bunuh, kena tembak lah apa semua tu. So, orang-orang Uyghur ni telah dituduh, beberapa orang dia tu, masyarakat, beberapa orang-orang Uyghur ni telah kena tuduh terlibat dengan teroris tanpa ada perbicaraan telah dijatuhkan hukuman. Satu lagi benda penting yang kamu belajar daripada kes ni, okay? Orang tidak boleh dianggap bersalah selagi dia belum dibuktikan bersalah. Macam mana dibuktikan bersalah tu? Dibawa ke mahkamah dan orang yang bersalah, orang yang kena tuduh ni, dia juga mempunyai hak untuk mempertahankan diri dia. Biarlah mahkamah yang menjatuhkan hukuman. Itu dia punya sistem lah. Okay? Jadi kamu nanti kalau kamu nampak ada pencuri mau kena pukul apa di kampung kamu, jangan kamu ikut dia pergi serang. Kalau termati pencuri tu, okay, kamu telah melakukan kesalahan tau. Kenapa? Pasal bukan kamu punya kerja untuk menjatuhkan hukuman. Kerja kamu just boleh tangkap sih. Boleh tangkap si pencuri itu, biarlah polis tangkap, bawa dia pergi mahkamah, barulah mahkamah jatuhkan hukuman. Itu sistem undang-undang di Malaysia. Okay, so bear in mind, mana-mana negara lah pun mempunyai undang-undang begitu juga. Sebelum, walaupun kamu nampak orang tu buat salah, tapi selagi mahkamah tidak panggil untuk perbicaraan, selagi itulah dia dianggap sebagai tidak bersalah. So, itu sistem dia sebenarnya. Cuma mahkamah yang boleh buktikan yang dia bersalah dan menjatuhkan hukuman. Okey, bukan kamu yang melaksanakan hukuman. So, hati-hati ya. Kalau ada pencuri kena tangkap apa, jangan kamu ikut memukul juga. Kalau tahu kan hati apa kena pukul pencuri itu, kamu pun boleh dianggap bersalah juga. So, jaga-jaga. Okay. Ini adalah beberapa perbuatan yang melanggar hak asasi manusia bangsa Uyghur lah yang dilakukan oleh kerajaan komunis China. Okay. Lepas itu apa lagi? Ada lagi beberapa tindakan lah. Sebagai contoh, ada beberapa kawasan tu yang sudah didirikan masjid, okay, untuk orang-orang Islam sana beribadat.
telah dimusnahkan oleh kerajaan komunis China ni dan digantikan masjid itu dengan tempat tarikan pelancong seperti taman-taman awam ke apa. So itu merupakan satu orang bilang yang menyekat hak asasi bangsa Uyghur untuk beribadat ataupun in terms of dari aspek agama. Okay. Sangat-sangat kejam kerajaan China komunis ni. Tidak ada tolak ansur. Adakah masjid pun dibuat sebagai tempat pelancongan, lepas tu rumah-rumah orang Uyghur lagi senang-senang saya kena kasih rubuh, kena buat taman, kena buat jamban awam, macam-macam lah kena buat tu. So ini adalah salah satu strategi kerajaan komunis China lah. Kenapa orang buat begitu? Supaya orang-orang Uyghur ni berambus daripada sana. Okay? Orang meninggalkan tempat orang tu, berhijrah ke negara lain. So China boleh overtake lah. Tapi masalah dia susah juga yang mau buat begitu. Pasal orang-orang Uyghur ni sudah lama tinggal di Xinjiang ni. Okay? Dan mau cakap apa? Walaupun orang ni lain agama berbanding dengan orang China tu, tapi orang cakap orang sudah lama tinggal di kawasan ni. So ibaratnya macam kau halau tuan rumah lah. Okay? Kamu datang pergi rumah orang ni, okay, orang tu layan kamu bagus-bagus. Sekali tiba-tiba kamu mengamuk, kamu suruh orang tuan rumah tu yang punya rumah tu keluar daripada rumahnya. So siapa tidak mengamuk kan? So itu adalah salah satu abuse lah ataupun pelanggaran hak asasi manusia yang dibuat oleh kerajaan komunis China. Okay. Lepas tu beberapa kem tahanan lagi dibuat. Beberapa kem tahanan dibuat oleh negara China ni di Xinjiang, no. Beberapa kem tahanan ni bukan tempat untuk siapa-siapa yang kena tangkap terus boleh bersukaria ke dalam itu, tidak. Okay, dia lebih kepada kena tangkap, kalau kena tangkap saya begitu, suka-suka saya kena tangkap, dipercayai teroris apa, tidak laki ke perempuan, kena simpan dalam satu tempat ni, lepas tu tempat ni yang tempat sempit, okay. Kem tahanan, kena buat macam ayam yang dikurung dalam kandang, kau tidak bebas bergerak ke sana sini. Freedom of movement pun salah satu rights juga. Kamu punya hak untuk bergerak ke sana ke sini lah, macam PM kita cakap, macam Muhyiddin cakap, bergerak ke sana ke sini ya. Okay, so itu pun adalah salah satu hak melanggar hak asasi manusia. Kita tidak boleh menyekat pergerakan seseorang itu dalam negara ataupun apalagi di kawasan dia sendiri. So ibaratnya begitulah bangsa Uyghur ni telah orang bilang ditindas di kawasan orang sendiri ya. Lepas tu lucu juga lah yang kena tangkap ni kebanyakannya pelajar, ahli muzik, ahli sukan dan juga beberapa lecturer ataupun orang yang bijak pandai dalam akademik lah yang kena penjaranya, orang-orang awam ni. Bukan orang target yang kumpulan pengganas tu yang bom sana sini, tapi orang target orang awam. So ini pun ada salah satu penindasan juga. Tiba-tiba kau tangkap orang, kau sekat kebebasan dia, kau sampai dia dalam satu kem tahanan. Okay. Lepas tu dalam kem tahanan tu, dia bukan orang bilang mewah di sana macam kau tinggal di hotel. Setiap pergerakan kau tu kena tengok oleh telah diintip oleh beberapa peralatan teknologi tinggi khas dia untuk mengintip perbuatan orang-orang Uyghur di kem tahanan. Nah, kamu pergi jamban pun susah di sana. Kamu pergi jamban pun susah. Bukan pasal susah mau membuang ke apa ataupun kurang jamban, tapi kau masuk jamban pun ada CCTV juga. Okay? Teknologi tinggi lah juga. So yang selalu jadi mangsa ni perempuan lah, kesian juga. Macam mana orang boleh buat begini? Okay? So anggap bangsa Uyghur ni macam binatang lah. Macam binatang haiwan ternakan yang kau simpan dalam kandang. Okay? So memang kejam lah. Sangat-sangat kejam lah. Okay. Ini kamu boleh baca sendirilah apa yang kena buat dalam kem tahanan. Ada yang di antara tahanan-tahanan yang kena tangkap tu, orang-orang Uyghur yang kena tangkap, yang kena masuk dalam kem tu, ada yang kena paksa untuk meninggalkan agama dorang. Okay? Tidak boleh berbahasa Arab, mesti belajar Mandarin, kena cakap Mandarin. So, benda-benda macam itu orang bilang salah satu beberapa contoh yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia lah. Violation of human rights. Okay? So itu contoh dah. Lepas tu ada beberapa lagi contoh human rights abuse yang kamu boleh tengok sendiri, yang kamu boleh cari sendiri nanti. Israel-Palestine konflik, Rohingya di Myanmar, discrimination against women in Pakistan pun adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia.
bukan setakat Pakistan, India juga lah. Ada grup yang buat ini kan, diskriminasi ini, ataupun mistreatment terhadap perempuan. So kamu boleh tulis nanti pasal apa di negara India dan juga Pakistan ini status perempuan tuh rendah daripada lelaki, dan kenapa negara India dan juga Pakistan ini lebih banyak lelaki berbanding perempuan. So kamu baca yang buat group assignment tuh, itulah antara isi-isi yang kamu boleh buat lah. Kenapa perempuan ini kena anggap begitu, lepas itu apa contoh-contoh abuse, apa contoh-contoh penganiayaan lelaki kepada perempuan di India, ataupun di Pakistan lah. Right? Berapa lagi contoh lain kamu boleh ambil sendiri. Okay, so kita sudah hampir tamat sesi kelas kita pada malam ini. Sekejap lagi saya akan bagi nota untuk yang topik minggu lepas, virtue ethics dengan human rights ini. Sekejap lagi saya akan bagi, sudah dalam handphone saya kepada semua. So, lepas tu kamu, kalau siapa-siapa yang rajin tu, tidak ada paksaan lah untuk membuat. Itulah sikap semua kamu. Untuk membuat tutorialnya tidak ada paksaan. Kamu mau buat, kamu tidak mau buat, tidak. Saya menghormati kamu punya rights sebagai seorang student. Oke, saya sangat-sangat menghormati rights kamu, hak kamu sebagai seorang student, di mana saya tidak boleh paksa kamu lah buat benda yang kamu tidak suka. Saya perlu bagi kamu sedikit kebebasan. Okay? So kamu carilah nih, bagaimana kamu define, kamu bagi definisi human rights tu, cari faktor dan contoh, apa contoh pelanggaran hak asasi manusia Uyghur Muslim di China, carilah nanti. Lepas tu kamu cari lagi, buat research lagi 6 human rights violation around the world. Kamu cari lagi 6 case study ataupun 6 isu-isu berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia ini di tempat lain lah, di serata dunia. Sebenarnya banyak lah, tapi ini yang famous sekarang ya, yang bangsa Uyghur ni, lepas Rohingya lah, bangsa Rohingya di Myanmar. Itu pun ada kaitan juga, punca dia pun ada lebih kurang macam bangsa Uyghur di China ni juga. Okay, kawasan yang terletak di sempadan, lepas tu muka orang-orang yang tinggal di sana tu, bangsa Rohingya ni berlainan dengan bangsa Myanmar. Okay, bangsa Myanmar ni rupa orang macam Thailand. Kalau bangsa Rohingya ni pula, kebanyakan muka orang ni macam orang Pakistan, ataupun India lah. Dan kebanyakan orang ni Muslim, jadi Muslim, bangsa Rohingya pun kena tindas juga. Okay. Right? Apa persoalan guys setakat ni berkaitan dengan human rights? Ada kamu mau tanya pasal human rights? Boleh paham nggak setakat ni? Case pasal di Uyghur, bangsa Uyghur di China. Okay. Right, sebelum kita tamatkan sesi ini, saya mau bagi tengok kamu satu video pendek lah berkaitan dengan bangsa Uyghur ni. Video ini pendek saja. Dia lebih kepada dokumentari keadaan orang-orang bangsa Uyghur ni yang ditahan di kamp tahanan lah. Okay. Orang buat satu video pendek, dan video pendek ini menceritakan macam mana orang-orang Uyghur ni yang ditahan di kamp tahanan komunis China. Okay. Saya masuk sikit lah. Okay, kamu boleh paham, boleh ambil iktibar lah cerita. So ini adalah keadaan di kamp tahanan bangsa Uyghur di China ni, di kawasan di Xinjiang. The Chinese government has long treated the Turkic Muslim population of Xinjiang with disdain and hostility. It considers their distinct identity, their religion, their culture, their language, as evidence of political Africa. And since the new party secretary, Chen Tongguo, came to power in the region 2 years ago, the authorities have stepped up their Strike Hard campaign, which is designed on paper to eradicate terrorist threats, but in reality is being used to justify massive abuses across the region, including the establishment of
political education camps in which people are forced to swear their loyalty to the party and the government. Kaya iniibutan lang yung Republican before immediately the Muslim Islam and gusto ko nila sa uwan hindi na lang yung tapos pero hindi na There may be up to 2 million people being held in these camps, and it doesn't seem to matter that there's no legal basis for arbitrarily detaining people and forcing them to go through this kind of re-education. Our recent research shows that life inside the political education camps, and life in Xinjiang in general, are actually not so very different. бірақ бізде статуста күзетті хандарды оран хандарды сөйтіп ұстай бастады қазақтың өкіметі құрбан қай күнде жаңағы өкіметтің тең келешегі ұрпақтарының қай өкіметтің үшін жүрді. A number of scholars and journalists have described Xinjiang today as being the contemporary police state. The region is awash in security forces, checkpoints, metal detectors. It's almost impossible to do anything outside the line the authorities set. Камера деген жеке мысалы бір сағатта жеке жіберілмей әзірге жарым күндерін ана жерге әркетісін бастырын көзіңді денеңді тексеріп бересің 10 метр жүріп 7 жүзден ұстап шыққан одан көбісін тағы 10 метр жүріп қолын ұстап қандай самазын қапты ешкімді тексеру қандай емес керек. Okay, so apa yang kamu nampak dalam video tu, itu cerita adalah itu true story ya. Semana orang-orang Muslim di Xinjiang tu kena buat oleh kerajaan komunis China, kena body check lagi, kena check orang punya badan apa semua, lepas tu kena suruh bawa ID lagi. Tu, macam kalau kamu datang di college, kena bagi ID kan yang menunjukkan kamu di kerajaan Matres. Orang pun begitu juga, supaya orang-orang China boleh detect orang ni asal mana, orang ni bangsa apa. Itu memang kejamnya lah macam mana orang kena buat tu. Orang kena buat macam di kawasan tempat orang tinggal tu, orang kena pantau. Pasal takut nanti ada aktiviti keganasan nah kunun. Bayangkan perempuan pun kena, pelajar pun kena. So askar-askar di sana pun mengambil kesempatan nah. Confirm lah terjadinya benda-benda yang tidak patut. So itu adalah contoh ataupun kesimpulan lah dalam cerita bangsa Uyghur di China, ya. Macam mana orang bangsa Uyghur minoriti Muslim ni, macam mana orang kena layan ataupun macam mana pelanggaran hak asasi manusia oleh kerajaan komunis China. Okay, so itu tadi sebab sedikit pasal video tu lah. Okay, kelas. So itu saja untuk malam ni. So saya harap kamu semua dapat banyak lah. Kamu dapat banyak ni malam, and especially perkara-perkara berkaitan dengan human rights ni. Jadi saya mau tambah lagi, tapi manangkan masa, saya kesian kamu juga. Sekarang ini pun sudah 10.30. Okay? So kita jumpa besok untuk tips midterm dan juga exam kamu nanti lah. Okay, so kita jumpa besok. Alright, salam 40. Joey, thank you. So kamu boleh beredar, stay safe, kita jumpa lagi esok. Thank you kelas kerana datang. Thank you, sir. Welcome. Jaga diri. Okay. Stay safe. Okay. Tanita, thank you. Jeron. Thank you, sir. Kiss. Bye. Vera. Rodinep. Okay. Welcome. Zuleika. Aswani. Sama-sama. Roslin, Daima, Azrul, Lia, Wardina. Bye juga. Roslinda, bye. Lia, bye. Jeron, dah gambar ka sir? Dah payah. Besok saja. Besok kelas barulah gambar. Okay. Thank you kelas.